Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Teaching video kali ini kita akan membincangkan pula mengenai solution of non-homogeneous equation. Baik, sebelum ini kita telah pun belajar kan mengenai homogeneous equation, di mana kalau kita recall semula, homogeneous ni macam mana? Jadi homogeneous ni kita akan lihat untuk suatu linear second order differential equation. Homogeneous itu apabila dia our right hand side ini adalah equal to 0. Dan kalau ingat lagi, dia mempunyai tiga bentuk general solution bergantung kepada m yang kita perolehi, so maksud dia macam ni kan. Sebagai contoh ini, kalau kita ada 2y prime tambah 2y double prime tambah 3y prime tolak 2y equal to 0. Jadi kita akan replacekan yang derivatif tu termasuk y tu dengan m kan, m kuasa 2, m kuasa 1, m kuasa kosong kan. So jadi kita nak melihat nilai m tersebut. Jadi from nilai m tersebutlah kita akan menentukan apakah bentuk general solution dia. Jadi dalam contoh ini, kalau kita perhatikan, kalau kita ambil contoh inilah kan, ini just recall balik ya. So contoh ini kita akan dapati nilai m dia ada dua nilai yang berbeza. Kita carilah. So ataupun kalau kita tak nak buat macam ni, boleh. Kita just ensurekan kita guna yang ini. Kita bandingkan b squared dengan 4ac ni. b squared dengan 4ac. So kita bandingkan dia. b squared kita dapat 9, 4ac kita dapat negatif 16. Jadi kita dapati b squared lebih besar daripada 4ac. So jadi ini adalah indikator supaya untuk kita memilih general solution yang bersesuaian. Jadi oleh sebab kita dapat dua nilai m yang berbeza, maka kita secara umum dia akan memilih yang ini. Ini adalah dia punya general solution for homogeneous. For homogeneous. Jadi kalau kita masukkan nilai m tu, kan nilai m ni ada dua yang berbeza kan, minus 2 dan 1 over 2 kan. So kita masukkan ke dalam sini m1 dan m2. Mana-mana satu pun tak apa, terbalik pun tak apa. Okey. Jadi akhirnya kita dapat yang ini. So kita dapat yang ini. Ini baru general solution. Kalau kita nak dapatkan A dengan B ni, kita kena masukkan initial condition. Okey, saya nak highlightkan ini adalah y, kita tandakan sebagai YH, iaitu solution bagi homogeneous. Boleh? Okey, now take a look dekat sini. Tadi kita katakan homogeneous apabila our right hand side is equal to 0 kan. So now untuk non-homogeneous, bentuknya adalah macam ni. Cuba kita perhatikan sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini sama macam contoh tadi. Ini sama macam contoh tadi. Cuma contoh tadi belah kanan ini kosong. Now belah kanan ini adalah dia bukan kosong. So jadi inilah bentuk yang kita namakan non-homogeneous. Non-homogeneous. Jadi secara umum dia the types of non-homogeneous ada 3. Pertama, kita ada polinomial. Yang kedua, kita ada bentuk eksponensial. Yang ketiga, kita ada trigo. Ada 3. Dia ada 4 yang kelima lagi. Yang keempat tu is combination between these 3, iaitu dengan operasi tambah atau tolak. Yang kelima adalah combination of these 3 tetapi hasil darab. So total ada 5 lah kan. So cuma basic dia punya basic foundation adalah dia ada 3 sahaja. Poly, eksponen dan juga trigo. Dalam kes ini kita dapat lihat dia adalah eksponen. Dia adalah eksponen. Jadi apabila sebelah kanan ini bukan kosong, dia eksponen ke, polinomial ke, dia trigo ke, maka dia adalah non-homogeneous. Dan apabila kita berdepan dengan non-homogeneous, maka general solution dia ada satu pertambahan. Apa pertambahan dia? Ini, yang warna biru ini. Yang warna merah ini jangan tengok, sebab ini kita dah tahu dah. Ini yang kita dapat tadi kan? Perasan tak? Ini adalah bahagian general solution for homogeneous.
Yang ini ada satu tambahan yang kita panggil particular integral. Particular integral. So di dalam konteks non-homogeneous ni, the crucial part adalah kita nak dapatkan YP ni. Sebenarnya nak dapatkan YP ni sebab kita kena combine. Kita kena combinekan dia. Kan macam sebelum ini kan, kita lihat sini. Saya sebut apa? Kalaulah jawapan dia, katalah jawapannya ini kan, untuk homogeneous kan. So bila kita dah dapatkan general solution for homogeneous, what next? What next ni adalah kita nak dapatkan A dengan B kan. Maka kita akan gunakan initial condition untuk dapatkan A dengan B tu kan. So jadi kes ini sama juga. Untuk non homogeneous sama juga. Kita akan masukkan initial condition. Ya. Kita akan masukkan initial condition ni juga, tapi kita kena fulfillkan yang ini. Ini kena cari. So what is YP? So bila kita dah dapat apakah YP ni, baru kita gabungkan dan baru kita masukkan initial condition. Okey, ini disebut particular integral. Baik. Jadi secara overall kita punya general solution dah ada dua, iaitu YH, iaitu stand for Y homogeneous, dan juga YP, iaitu Y untuk particular. Particular integral. So yang ini dua Baik, kita akan bincangkan detail mengenai YP ni kemudian, iaitu isu dia adalah macam mana kita nak dapatkan YP ni, sebab kita ada tiga konteks yang berbeza kat sini. Polinomial, exponential, trigo kan. Jadi ketiga-tiga ini dia ada perbezaannya masing-masing. Sebelum kita combinekan dua-dua kan, so kita nak dapatkan YP ni. So jadi kita akan bincangkan kemudian. Ini adalah overview secara umum dia, apa yang perlu kita buat. So ingat semula, jika dia non-homogeneous, dia ada satu lagi extra di sini, iaitu YP. Baik, saya nak menyentuh mengenai YP ni terlebih dahulu sebelum kita explore detail mengenai YP ini. Explore detail macam mana kita nak dapatkan YP ni. Okey, ada satu dua contoh kat sini. Kita andaikan, dalam contoh ini kita andaikan YP tu diberi. YP tu diberi. Okey, jadi macam mana kita nak settlekan isu ni? Ini sebenarnya recall juga, recall semula sebenarnya dalam teaching video yang sebelum ini. Cuma dalam bentuk yang berlainan sikit lah. Cuba kita lihat ya. Check whether YP 2x plus 3 is the particular integral for this differential equation. So saya tunjuk contoh, ada dua contoh kat sini untuk raise some ideas, sebab benda-benda dua-dua contoh ini nanti kita akan guna pakai di dalam nak mencari YP yang sebenar. Saya ulang semula ya, example yang saya nak tunjukkan ini YP telah pun diberi. So nanti tugas kita sebenarnya adalah nak mencari YP ni. Itu kemudian. So kita tengok satu dua contoh dulu. Okey. Kalau kita diberi YP, lepas tu kita nak ensurekan betul ke YP ni adalah particular integral untuk the given differential equation yang ini, second order ni, betul ke tak betul? Jadi kalau kita nak ensurekan YP tu adalah particular integral for the given DE, maka kita kena substitutekan YP tersebut, kita buat Y sahaja, kepada left hand side. Kita masukkan ke sebelah kiri ini. Kalau ingat lagi lah ya, dalam teaching video awal-awal topik ini saya ada sentuh mengenai yang benda-benda macam ni ya. So kita masukkan ke dalam sini. So jadi kita ada Y kan, Y kita dah ada, iaitu 2x tambah 3. Jadi yang Y ni kita boleh masukkan ke sini. Tapi dy dx kita belum ada, betul tak? So kita carilah. Cari dy dx tu. Cari Y prime tu. Ya, cari Y prime tu. Y double prime pun tak ada lagi kan, maka kita cari Y double prime tu. So maknanya kita isi ini, kita isi bahagian sini, kita isi bahagian sini, kita calculate sikit, dapat tak 4x akhirnya. So macam itulah, dapat tak 4x. Jadi kita pun cuba dan katalah kita dapat tunjukkan dia sebagai 4x, the left hand side, maka baru kita katakan dia adalah particular integral. So
sebelah kiri mesti sama dengan sebelah kanan. Boleh ya. So ataupun kalau kita nak pindahkan apa, nak pindahkan 4x ni ke kiri kan, kalau 4x ni ke kiri bermakna sebelah kanan tu kosong pun boleh juga, sama je. Sama je. Okey, ini satu bentuk. Satu lagi bentuk. Okey, sampel ini penting, contoh ni penting ya. Ini kerap digunakan ya, ini kerap digunakan, iaitu katalah kita dah dapat YP, kita dah dapat YP tu diberi sebagai AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, yang atas ni adalah soalan asal ya, yang atas ini adalah soalan asal ya. Jadi kita perhatikan soalan asal ini, perhati tak, dia adalah non-homogeneous. Tapi non-homogeneous ni sebelah kanan ini dia bukanlah eksponen, tetapi ini adalah contoh polinomial. Kan nampak kuadratik kan, maka dia polinomial lah. So ini satu contoh non-homogeneous yang menggunakan polinomial sebelah kanan dia. Okey, katalah selepas sedikit pengiraan bla 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 bla, katakanlah kita dapat YP. Cara tu kita akan belajar kemudian ya. Katalah jawapan tu adalah YP. YP ni kita dapati AX squared tambah BX tambah C. Now, macam mana kita nak dapatkan A, B dan C tu? Okey, kalau ingat lagi, macam mana kita nak dapatkan A, B dan C tu? So, secara umum dia, kalau kamu semua masih ingat lagi, kita nak buat apa? Ingat tak ada terms yang kita kena masukkan, ya, YP ni kita boleh anggap sebagai Y lah ya. Dia samalah macam contoh tadi, macam ni kan. Kan kita diberi YP, kita boleh anggapkan je dia adalah Y ya. So sama dengan kes ini juga. Now kita anggapkan dia sebagai Y. Now aim kita adalah macam mana nak dapatkan A, B dan C tu. So cara dia masih lagi sama, iaitu kita diberi Y, kena masukkan ke sebelah left hand side ni. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan Y sini, kita masukkan Y prime ni. Y prime tak ada lagi kan, kita dapatkan Y prime. Lepas kita masukkan dekat sini Y double prime. Y double prime pun tak ada lagi, kita kena cari, masukkan semua. So kita dapatkanlah Y sama dengan ini, dapatkan Y prime, dapatkan Y double prime, semua substitute ke dalam left hand side. Lepas tu, lepas kita substitutekan semua tu, baru kita comparekan. Ingat tak terms? Kita nak bandingkan sebelah kiri dengan sebelah kanan, kita comparekan terms yang betul supaya kita boleh dapat jawapan A, B dan C tu. Kalau ingat lagi lah ya. So that is the main idea. So cakap tu memanglah mudah kan, tapi bila kita buat tu dia bergantung kepada function yang diberilah. Kalau mudahlah dia, kalau susah kita kena cuba jugalah. Tapi the idea is kena masukkan Y prime dan Y double prime. Buat sikit pengiraan, lepas tu susun elok-elok, baru kita comparekan dengan sebelah kanan. Check dia punya terms yang bersesuaian. Yang mana ada X kuasa 2, yang mana ada X, yang mana ada itu kan. So jadi kita yang mana tanpa X, so dia tinggal constant sajalah kan. So jadi kita comparekan dan baru kita boleh dapat nilai A, B dan C ya. Itu cara dia ya. So ini saya ada buat sedikit penulisan lah, tapi sama je lah dengan apa yang saya sebutkan tadi. Jadi kita akan buat apa? So saya tulis sini, follow the procedure Y double prime, Y prime and Y, substitute and so on. Lepas tu rearrange so we can compare the coefficient of X squared, X1 and X0. Jadi contohnya kita dapat ini. Katalah yang sebelah kiri ini kita dapat, lepas kita substitutekan dia macam ni kan. So kita dapat yang ini. Lepas kita dapat ini, kita akan comparekan dengan the right hand side. So kita bandingkanlah. Kalau dekat sini kita dah boleh dapat jawapan buat. Contohnya, cuba tengok. Ini kan X kuasa 2 kan? Kita comparekan dengan yang sepadan.
X kuasa 2. Maka A adalah 1. Semacam itulah. Okey kan? Macam ni pula kan? Ini adalah apa? Kita nak comparekan dengan X, betul tak? So, sebelah kiri ni adalah minus 4A plus B. Sebelah kanan ni adalah minus 3. So, kita comparekan. Tadi kita baru dapat A, betul tak? Kita masukkan A ke sini. So, proses tu berulang. Sama juga dengan ini. Yang ini kan dia jadi constant, betul tak? Yang constant belah kanan tak ada. Jadi, kita equalkan dengan kosong. So, finally, kita akan dapat nilai A, nilai B dan juga nilai C. Ini penting ya. Ini sangat penting. Sebab ini adalah proses macam mana kemudian kita nak dapatkan YP tu. Sebab itulah kita kena tahu kat sini. Cuma kita kena tahulah dia punya structure dia macam mana ya. Okay guys. So kita lihat beberapa contoh kat sini tapi tanpa jawapan. Okay. Tanpa jawapan penuh lah. So ini adalah beberapa bentuk soalan yang boleh ditanya. Yang nombor 1, nombor 2. So yang ni senang aja. Iaitu verify that the following YP is a particular integral for the given differential equation. So ikut yang tadi lah. Okay. So YP ni mana? Ini YP dia. YP dia adalah 2/5 cos 2x. YP dia adalah 1/36. Yang ini semua ni. Okay. So maknanya ini kena masukkan ke dalam sini. Masukkan ke dalam sini. Kena carilah. So ini y lah kan. Tapi ini y double prime. So jadi kena kira lah y double prime tu. Kirakan dia semua. Lepas tu kena check dapat tak sebelah kanan. So kalau dapat, dapatlah. Kalau tak dapat, maka dia bukanlah particular integral tu. Okey, ini nombor 1. Nombor 2, ini yang saya kata penting tu. Find the values of A, B and C if YP is the particular integral of the differential equation. Saya bagi jawapan aja. So mohon buat ya. So jadi kita dapat apa ni? Ini kita diberi non-homogeneous. Nampak tak? Sebelah kanan ini dia bukan kosong kan? Maka dia adalah non-homogeneous. Itu kita kena sedia maklum. Soalan dia takkan cakap dia homogeneous ke non-homogeneous ke, dia takkan cakap. Ya, kita kena sedia maklum. Okey, now kita diberi YP kan? So kita kena buat. YP ni is given. Nampak tak dia ada koefisien dia? Ya. Dia ada A kan? So kita kena tahulah A tu apa sebenarnya. Yang ni untuk A, yang B kena tahu A, kena tahu B, kena tahu C. Buat macam tadi. So maksud dia YP ni Y ni masukkan ke dalam sebelah kiri ni. Kena masuk ke sini, masuk untuk Y prime tak ada kena cari. Masukkan ke dalam Y double prime tak ada kena cari lagi. Ya, masukkan semua sini, susun, rearrange elok-elok. Lepas tu kita comparekan dengan sebelah kanan. Jadi kita akan dapati jawapan bagi A ni adalah negatif 5/2. Ini untuk A lah. Untuk B, nilai A dia adalah seperti berikut. Itu 1/4, 0 and minus 5/8. So yang ni ya. Okay guys, so saya rasa saya stop dulu video untuk kali ini. Sebab kita nak sentuh ini kemudian. Our next video adalah pasal ini. So now the big question is how to get YP. Dalam example tadi tu kita diberi YP. Now our next video saya akan bincangkan macam mana kita nak dapatkan YP. So we will use the method of dinamakan, ini nama kaedah ya, undetermined coefficient. Jadi yang dekat bawah ni saya dah sebut tadi. The right hand side could be one of as follows. Sama ada dia adalah polinomial, exponent, trigo ataupun any combination of A, B dan C. So dekat sini combination ni dia boleh merupakan proses hasil tambah, operasi hasil tambah ataupun operasi pendaraban. Okay, so saya tangguh dulu video ini. Kita sambung dalam video yang akan datang. Thanks for watching.